Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita masuk bab kedua, iaitu bab baru yang bertajuk faktor dan gandaan di bawah subtopik 2.1 faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Okey, standard pembelajaran kamu hari ini adalah kamu mesti ada 5. Yang pertama, kamu boleh menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Yang kedua, kamu boleh menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktor perdana. Yang ketiga, kamu boleh menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Yang kelima, kamu boleh menentukan FSTB bagi nombor dan 3 nombor bulat. Bagi 2 dan 3. Bukan nombor 2 atau nombor 3. Ada lebih daripada satu nombor lah. Iaitu melibatkan 2 hingga 3 nombor bulat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. Okey, anak-anak, apakah itu faktor? Faktor ialah nombor bulat yang kita boleh bahagi nombor itu dengan tepat. Okey. Maksudnya, kalau kamu bahagi suatu nombor tu, kamu dapat perpuluhan, maksudnya itu bukan nombor, itu bukan faktor. Okey, kita tengok contoh satu. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 ataupun bukan. Jadi, apa kita buat? 36 ni kita bahagi dengan 12, kita dapat 3, iaitu nombor itu dapat dibahagi dengan tepat, tidak ada perpuluhannya. So, 12 ini ialah faktor bagi 36. Kita tengok pula contoh nombor 2. 9 ialah faktor bagi 30 ataupun bukan. Okey, apa kita buat? 30 ni kita bahagi dengan 9. Okey, kalau 30 bahagi 9, dia dapat perpuluhannya. Jadi, 30 tidak boleh dibahagi tepat dengan 9. Maka 9 ni bukan faktor bagi 30. Okey, seterusnya. Senaraikan semua faktor bagi 18. Okey, cuba kamu tengok kalkulatornya. Kalau cuba tekan 30 bahagi 9 sama dengan 3.3333. Maksudnya dia tidak boleh dibahagi dengan tepat. Dia tidak boleh, dia ada perpuluhan. Jadi 30 tidak boleh dibahagi tepat dengan 9, maka 9 bukan faktor bagi 30. Okey, kita senaraikan semua faktor. Kita senaraikan semua faktor pula bagi 18. Okey, macam mana kita mau tahu faktor bagi suatu nombor? Caranya kita senaraikan. Okey, macam mana caranya? Kita guna macam sifir. Okey, 18. Apakah sifir ataupun apakah hasil darab yang menghasilkan nombor 18? Yang pertama sifir 1. 1 darab 18. Maka 1 dan 18 ni ialah faktor bagi nombor 18. Okey, kita cek lagi. Ada sifir lain kah? Ada. Sifir 2. 2 kali 9 dapat 18. Maka 2 dan 9 ialah faktor bagi 18. Okey, kita cek lagi. Adakah sifir lain yang boleh menghasilkan nombor 18? Okey, sifir 3. 3 kali 6. Maka 3 dan 6 ialah faktor bagi 18. Jadi, faktor bagi 18 ni sebenarnya adalah semua ni. Iaitu kita susun dia secara menaikkan. Iaitu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey. Jadi, faktor bagi 18 tu ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 nombor. Okey, ada satu tips bestari iaitu 1 ini ialah faktor bagi semua nombor. Sebab bila kita mencari suatu nombor, bila kita darabkan, dia menjadi dirinya sendiri. Okey. Seterusnya, itu cara kita senaraikan faktor ya. Tapi kalau kita mau tahu faktor, mau tentukan faktor, kita bahagikan dia. Kalau kita mau tentukan faktor, kita bahagikan dia. Kalau dia dapat dibahagi dengan tepat, maka itu faktornya. Kalau dia tidak dapat dibahagi dengan tepat, dia dapat perpuluhan, maksudnya itu bukan faktor. Kalau kita disuruh senaraikan faktor bagi sesuatu nombor, kita gunakan darab ya, darab. Kita guna sifir. Okey. Sekarang, apa itu faktor perdana? Okey. Faktor perdana kita kena balik kepada asasnya, iaitu nombor perdana.
Nombor perdana ni apa? Nombor perdana ini adalah nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri. Yang mana kita akan dirinya sendiri ataupun nombor lain yang kita hasilnya dia akan dapat secara tepat. Macam yang tadi itulah. Dia tidak dapat perpuluhan. Okey, yang faktor tadi. Kalau faktor perdana pula, faktor bagi suatu nombor yang merupakan nombor perdana. Syaratnya dia mesti nombor perdana. Macam tadi kan kita sudah listkan kan semua faktor tu. Macam ni, kita sudah listkan semua faktor. Jadi yang mana satu je nombor perdana di antara 1, 2, 3, 6, 9, 18. Yang mana satu yang perdana? Okey, macam nombor 1, 2, 3, 6 bukan, 9 ya, 18 bukan. Jadi, itulah nombor faktor perdana. Kemudian, faktor perdana ni kita boleh ungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Di mana pemfaktoran perdana ni ada dua kaedah yang kita boleh gunakan untuk memastikan itu adalah faktor perdana. Yang pertama ialah kaedah pembahagian berulang. Dan yang kedua, kaedah pokok faktor. Okey. Contoh faktor perdana. Tentukan sama ada nombor berikut ialah faktor perdana bagi 84 ataupun bukan. Caranya kita bahagikan. Sama ada dia dapat dibahagi dengan tepat ataupun tidak. 82 bahagi 2 dapat 42. Maka 2 ini ialah nombor perdana. Okey, 2 ialah faktor perdana bagi 84. 84 bahagi 3 yang B ni, kita cek. Okey, dapat nombor bulat, dapat dibahagi dengan tepat 28. So, 3 ialah nombor perdana, maka 3 ialah faktor perdana bagi 84. Berikutnya, 5. 84 bahagi 5 dapat 16 berbaki 4 ataupun perpuluhannya kita tengok. 84 bahagi 5. 84 bahagi 5 sama dengan 16.8. Jadi, dia tidak dapat dibahagi dengan tepat, maka kalau kita tulis dalam bentuk lazim, kita akan dapat 16 bahagi 4. Dia 5 ini adalah nombor perdana, tetapi tidak boleh dibahagi dengan 84 dengan tepat. Maka 5 ini bukannya faktor perdana bagi 84. Faham? Maksudnya, walaupun sesuatu nombor tu memang adalah nombor perdana, dia tidak semestinya adalah faktor kepada sesuatu nombor yang lain. Mengikut soalan. Macam soalan ni 84 kan? Okey. Kita tengok contoh penyenaraian faktor perdana. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72. Macam mana kita mau senaraikan? Okay. Faktor 72 ialah, tadi kita senaraikan faktor dengan cara darabkan. Jadi dia sudah darab dan inilah hasilnya. Iaitu 1 darab 72 dapat 72. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Okey, maksudnya macam ni ya, anak-anak. Macam ni, kita senaraikan dia. Sifir, pi sifir kan? Sudah ni keluar dia cepat. Tengah loading. Aduh, kecil betul. 1 darab 72 sama dengan 72. Coba kasih besar dulu ya, supaya kamu nampak. Besar lagi. Okey. Lepas tu sifir berapa lagi? Dapat 72. Sifir 3. Okey, macam mana mau cek? Kita cikgu tak berapa ingat daripada sifir. 72 bahagi 3. 24. So maksudnya 24. Iaitu 2 dulu. 2 darab 18 sama dengan 72. Lepas tu 3 darab 24
sama dengan 72. Betul ke 2 darab 18 72? 36 kot. 36. Lepas tu 4 darab 18 dapat 72. Lepas tu 6 darab 'Cikgu sambung Lepas tu macam mana sebenarnya 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 dan 72 ini adalah faktor bagi 72 sebabnya kita sudah melalui proses pendarapan ini. Jadi semua nombor-nombor punca faktor pendarapan kepada 72 ini merupakan faktor bagi 72. Jadi kita mau pilih faktor perdana aja. Kita mau faktor perdana aja. Kita nak mau faktor lain. Kita mau faktor perdana aja ya. Jadi macam mana? Coba cikgu kasih garis dia. Kita mau faktor perdana aja. Semua ni kan faktor dia, tapi kita mau yang faktor perdana aja. Jadi kita akan pilih yang mana satu nombor perdana aja yang ada dalam list ini. So daripada list ini kita ada faktor perdana 2, yes perdana. 3 perdana. Okey. 4 bukan. 6 bukan. 8 bukan. 9 bukan. 12 bukan. 18 bukan. 24 bukan, 36 bukan dan 72 bukan. Okey, biasanya nombor perdana ni adalah nombor ganjil ya. Kalau nombor genap ni biasanya tidak, tapi ada juga nombor ganjil yang bersifat yang tidak bersifat perdana seperti nombor 9. Nombor 9 ni nombor ganjil, tapi dia adalah bukan nombor perdana. Sebab dia boleh dibahagi ya. Okey, 9 bahagi 1 9 bahagi 1 9. Ya. 9 per 1 sama dengan 9. 9 per 9 sama dengan 1. Dan 9 per 3 dapat 3. Ada nombor lain yang dia boleh dibahagi lain. Menghasilkan nombor yang genap. Okey, 9 bukan. Okey, kalau 3 ini ya, perdana. Jadi faktor perdana bagi 72 ialah 22 dan 3 sahaja. Okey, kita pergi kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kaedah pemfaktoran perdana pula. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey. Kita ada dua kaedah. Satu kaedah pembahagian berulang, satu lagi guna kaedah pokok. So 60 ni macam mana kita mau cari apakah faktor perdananya, kita guna kaedah faktor berulang. Kalau tadi penyenaraikan, dia senaraikan, kita baru kita pilih. Yang ini kita guna pokok. Jadi, kita mau ungkapkan dia dalam bentuk faktor perdana, dia akan jadi, okey, pertama sekali kamu tulis 60 dalam rumah ni, baru buat garisan contoh. Cikgu bagi contoh di mana? Di sini. Okey, kamu tulis tu 60. Lepas tu, kamu buat dia punya rumah-rumah. 1. Lepas tu, satu lagi di sini. Macam tu. Kita buat dia cara rumah-rumah tu. Lepas tu, baru kamu tulis dia punya dekat luar tu 2. Okey. 60 bahagi 2 dapat 30. Sudah dapat 30 kan? Kamu pun teruskan buat dia punya rumah-rumah lagi. Macam ni. Sekejap. Okey. Tak lagi macam ni. Macam tu. Buat rumah. Lepas tu letak sini lagi sifir 2. Sebab 2 ni memang adalah nombor perdana yang pertama kan. So sifir 2 lagi. 30 bahagi 2 dapat 15. Lepas tu baru kamu buat dia punya
Rumah-rumah lagi macam tu. Aja. Macam tu. Satu. Lagi satu lagi kita buat di bawahnya. Macam tu. Okey. Lepas tu letak lagi di luarnya ni sifir berapa dapat 15 dapat dibagi dengan tepat 3. 15 bahagi 3 dapat 5. Lepas tu kamu buat lagi dia punya rumah-rumah. Sini. Tu. Satu lagi. Macam tu. Cikgu punya rumah-rumah ni tak cantik sudah. Sepatutnya dia macam ni. Garis macam ni. Cikgu mau tunjuk dia di garis macam mana lah. Sepatutnya cantik kan ya. Sampai settle. So, 5 bahagi dengan 5. Dapat 1. Itu endingnya. Okey. Okey, kita sambung seterusnya guna kaedah pokok faktor. Kalau guna kaedah pokok faktor, dia punya rupa dia macam ni. Okey. Kita letakkan dulu nombor yang soalan tu minta, 60. Baru kamu kasih pecahkan dia. Dia macam pokok kan? Garis turun. Iaitu 4 darab dengan 15. Okey, dapat 60 kan? 4 darab 15. Cepat. 4 darab 15 dapat 60. Kemudian sifir 4 ni kamu pecahkan dia, apakah sifir hasil darab yang menghasilkan nombor 4? 2 darab 2. Okay, dapat 4. Manakala 15, 3 darab 5. Okey. Ataupun kamu boleh kasih kecil lagi dia punya kombinasi sifir. Kamu boleh jadikan 2 darab 30 dapat 60 kan. So 2 ni turun dia tidak ada lagi sifir di bawahnya. Sebab kita mau dia perdanakan, jangan kamu letak 2 darab 1, tak payah. 2 aja turun. Kemudian 3 ni adakan nombor hasil darab lain iaitu 3 darab 10. Okey, dan 3 ni sudah settle. Kemudian 10 ni ada juga hasil darabnya iaitu 2 darab 5. Okey. Jadi keseluruhannya kamu akan dapat 2 darab 3 darab 5. Ini tengok pokok yang sebelah sini pun sama juga dia punya anak kakinya ending itu. Sama aja. Okey. Sudah kita berjaya ungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Ini maksudnya dalam bentuk pemfaktoran perdana lah, dia ada nombor tu sama dengan hasil darab faktor-faktor perdana saja. Tidak ada nombor lainnya. Tidak ada nombor 1, tidak ada 60 dalamnya. Okey. So, sekarang kita pergi SP ketiga. Apa itu faktor sepunya? Faktor sepunya. Okey, maksudnya sepunya ni maksudnya berkongsi, kongsi. Kongsi faktor yang sama. Okey, kongsi faktor yang sama. Okey, kita tengok contoh 1. Okey, contoh A. 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okay, dia tanya. So, macam mana kita mau tengok? Okey. 24 bahagi dengan 6 dapat 4. 36 bahagi dengan 6, 36 bahagi dengan 6 dapat 6. Jadi, 6 ini ialah faktor sepunya bagi 24 dengan 36. Sebabnya dia dapat menghasilkan hasil bahagi yang tepat, tidak ada perpuluhannya. Maksudnya yes, faktor sepunya. Okey, kita tengok B. 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Jadi kita bahagikan setiap ni dengan nombor 4. Kita tengok kalau dia dapat baki ataupun dia dapat nombor perpuluhan ataupun dia dapat dibahagi dengan tepat. So 30 bahagi 4 dapat 7 baki 2. So ada perpuluhan 7 perpuluhan something lah. 40 bagi 4 dapat 10 tepat. 60 bagi 4 dapat 15 tepat. Maka 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Maksudnya 4 ni dong tidak share faktor sebab salah satunya ni ada baki ataupun dia nombor perpuluhan. Okey. So kita tengok soalan C. Nombor ni lebih daripada 1 kan, ada 16, 32, 48 dengan 72. Adakah 8 ini dong kongsi bersama faktor itu? Okey, macam mana kita tengok? Kita bahagikan dia. 16 bahagi 8, 2. 32 bahagi 8, 4. 48 bahagi 8, 6. 72 bahagi 8, 9. So, semuanya dapat dibahagi dengan tepat.
tidak ada yang berbahagi ataupun tidak ada yang dapat perpuluhan. Maka 8 ini 8 ni ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dengan 72. Okey. Kita pergi SP yang keempat. Apa itu faktor sepunya terbesar? Nama singkatannya adalah FSTB. Okay. FSTB bagi 2 atau lebih nombor bulat merujuk kepada hasil darab faktor perdana sesuatu nombor. Dia mesti faktor perdana satu nombor. Hasil darab ini kamu kena hasil darabnya itu yang kita mau. Okey. So hasil darabnya ni cikgu highlight hasil darab. Hasil darab. Okey. So sekarang ni cikgu guys turna. Ni hasil darab. Bila kamu sudah cari-cari kan dia punya faktor, kamu kasih darab semua faktor tu supaya kita tahu apa dia punya FSTB. Okey. FSTB ni kita boleh tentukan dengan menggunakan 3 kaedah. Yang pertama menyenarai faktor sepunya, yang kedua pembahagian berulang, yang ketiga pemfaktoran perdana. Okey. Kita tengok kaedahnya. Kaedah yang pertama, okey. Kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Kita dibagi 2 nombor, 18 dan 24. Okey, faktor bagi 18 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Ini kita dapat tadi dengan cara yang ni tadi. Yang ni, kita bahagi. Tapi dia terus kasih senarai je. Okey, so kita senaraikan 18. Ini dia punya faktor-faktor. Kemudian faktor bagi 24 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi kita tengok yang dia berkongsi faktor sepunya. Okey, kita ada 1, 2, 3, 6. Okey, 4, 9 ni tidak. 18, 8, 12, 24 tidak. Maka faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3 dan 6. Jadi FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6. Kita tengok nombor yang terbesar di antara 4 ni kan. Faktor yang terbesar FSTB. So adalah 6. Okey, kita tengok. Kalau kita guna kaedah berulang. Okey. Kalau kita guna kaedah pembahagian berulang, kita senaraikan untuk soalan B. Kita ada dibagi nomor 3 nombor, 36, 60, 72. So kita susun di atas ini kawasan ni, macam yang cikgu buat tadi. Yang ni kan kita buat satu-satu pagar-pagarnya tu. Cikgu panggil ni rumah-rumah flat. Okey, tingkat paling atas sekali buat. Macam tu. Tapi ini platnya dia ada panjang sekitar sebab dia ada 3 nombor kan. Cikgu kasih besar lagi supaya kamu nampak ya. Macam tu lah. Okey. Ini kita buat flat besar macam ni. Kasih panjang dia. Baru letak nombor tu 36,60,72. Okey, letak nombor 2 di luarnya sebab 2 ini adalah faktor perdana yang pertama. Okey, yang mana bila kita bahagi nanti dia akan dapat secara tepat. 36 bahagi 2 18, 60 bahagi 2 30, 72 bahagi 2 36. Lepas tu kamu pun sambung lagi tingkat flat yang seterusnya. Buat macam tu. Letak lagi nombor 2 di luar sebab 2 ini akan boleh dibahagi dengan tepat untuk ketiga-tiga nombor. 18 bahagi 2 9, 30 bahagi 2 15, 36 bahagi 2 18. Okey. Settle, kita buat lagi rumah flat yang ketiga. Okey, garis. Letak nombor 2. Tidak boleh. Sebab kalau kamu letak nombor 2, adakan salah satu nombor daripada 3 nombor ini tidak akan dapat dibahagi dengan tepat. So, nombor yang paling sesuai, kita pergi kepada nombor perdana yang seterusnya ialah 3. Okey. Kalau 3, semua ni kita boleh bahagi dengan tepat. Iaitu 9 bahagi 3, 3. 15 bahagi 3, 5. 18 bahagi 3, 6. Maka FSTB bagi 36, 60 dengan 72 ialah 2 darab 2 darab 3. So 12 sebenarnya. Ya, 12. Okey. Yang tadi definisi ini sebenarnya merujuk kepada kaedah pembahagian berulang. Hasil darabnya. Lepas kamu sudah buat dia punya flat rumah ni, kita tengok siapa yang duduk dekat luar pintu rumah flat tu. Nombor-nombor tu kita akan
tengok apa hasil darabnya. Dan bila kamu sudah darab 2, darab 2, darab 3. So, 12 ini adalah FSTB-nya. Ini yang kita mau tengok. Okey. Kalau kaedah menggunakan faktor perdana, pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana tu macam yang ini kan cikgu ajar tu ni, pemfaktoran perdana. Ini pemfaktoran perdana. Kita kasih senarai dalam bentuk darab. Yang mana kita lakukan dengan gunakan pembagian berulang ataupun kaedah pokok. Okay, sama je, mana-mana pun sama. Jawapannya jadi. Kalau kita senarai, kita tulis dia dalam bentuk pemfaktoran perdana, di mana 48 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Ini bukan dapat terus macam ni ya. Kita kena buat pembahagian berulang tu baru kamu dapat nampak ni. Ataupun kamu guna kaedah pokok tadi di atas tu. Begitu juga 64. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Baru dapat 64. 80 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Baru dapat 80. So, FSTB-nya yang mana satu? FSTB-nya adalah nombor yang dia kongsi bersama. Faktor yang dia kongsi bersama untuk ketiga-tiga nombor. Yang pertama iaitu 2. Lepas tu 2. Lepas tu 2 lagi. Lepas tu 2 lagi. Jadi, kalau kamu mau tahu faktor sepunya terbesarnya adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Iaitu 16 jawapannya. Okey. Okey, SP yang kelima. Iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan FSTB. Okey. Cikgu kasih kecil sikit sebab ada yang tak termasuk dalam slide cikgu. Okey, contohnya. Mi ada 12 biji gula-gula dan 18 keping coklat. Dia hendak membagi gula-gula dan coklat itu kepada beberapa bungkusan serupa. Berapakah bilangan bungkusan yang terbanyak yang boleh disediakan oleh Mi? Caranya adalah, kita buat guna kaedah pembagian berulang. Sebab kita mau tahu yang bilangan bungkusan terbanyak kan, jadi kita akan cari FSTB ya. So, kita ambil 12 biji gula-gula dan 18 biji gula-gula, letak dekat flat yang atas sekali. Buat garisan. Lepas tu letak nombor 2. Sebab 2 ini ada nombor perdana yang pertama, yang mana bila kita bahagi, kita akan dapat nombor tepat, tidak ada perpuluhan. So, 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Dan kita buat lagi rumah flatnya. Okey, 6 dengan 9. Nombor perdana yang seterusnya adalah 3. So, kalau kamu letak 2, 9 ni tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Kita pilih 3. Okey, 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. Okey, lepas tu tidak boleh sudah ya. Ending di situ je. So, kita mau tahu bilangan bungkusan terbanyak ataupun FSTB-nya ialah ambil 2 ni, nombor di luar rumah ni, nombor pintu flat. 2 darab 3. So, jawapannya 6. Maksudnya bilangan bungkus yang terbanyak yang si Mei boleh buat adalah 6 bungkus. Okey, contoh yang kedua. Ialah 42 biji bola biru, 84 biji bola hijau dan 63 biji bola merah akan dibahagi sama banyak kepada sekumpulan murid. Berapakah bilangan murid paling ramai yang mungkin dalam kumpulan itu? Okey. Jadi, apa dia buat? Dia ambil biji-biji bola tu, 42 biru, 84 hijau, 63 merah. Okey, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Kita buat flat yang pertama, garis. Lepas tu, dia terus guna sifir 3. Sebab 2 tidak boleh kerana di sini ada nombor ganjil. Kalau kamu bahagi dengan nombor 2, mesti dia dapat berbaki. Dia ada perpuluhan. Dia tidak dapat di bahagian tepat. So, kita ambil 3. Di mana? 42 bahagi 3 dapat 14. 84 bahagi 3, 28. 63 bahagi 3 dapat 21. Kemudian, kita pilih lagi satu nombor perdana yang seterusnya. Nombor 5 tidak sesuai. Nombor 4 bukan perdana. Nombor 5 tidak sesuai. Nombor 6 bukan perdana. Nombor 7. Okey, 7 bolehkah? Okey, kita try. 7. 14 bagi 7, yes, dapat 2. 28 bagi 7, yes, dapat 4. 21 bagi 7, yes, dapat 3. So, sampai di situ saja flat tu. Jangan kamu buat garisan di bawah ni. Tidak boleh ya. Sampai situ je. So, bilangan murid paling ramai adalah 3 darab 7. Ni, 2 nombor. Jangan ambil yang di bawah rumah flat tu. Ambil dekat luar pintu rumah flat. Ni. So, jawapannya 21. Maksudnya,
Bilangan murid paling ramai yang mungkin dalam kumpulan itu adalah 21 orang. Okay. So, that's all for today. Thank you for watching. Kalau apa-apa nak faham, terus PM Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.